Assalamualaikum dan hai guys. Seperti yang dijanjikan sebelum ini, video kali ini ialah tentang review selepas tukar sistem suspension. Terima kasih kepada penonton kerana masih setia bersama Syuk. Dan yang baru sampai, selamat datang ke Syuk Try To Channel. Platform ini menceritakan tentang DIY dan tips penjagaan kereta. Jadi kalau tak nak terlepas info-info menarik, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loceng di bawah. Apa yang korang boleh dapat dalam video ini adalah 3 benda. Yang pertama, harga tukar sistem suspension, termasuklah juga dengan steering system dan mounting engine. Kedua, perubahan pandangan luaran kereta selepas tukar semua barang-barang tu. Dan yang ketiga ialah test drive di kawasan dalam bandar dan test drive di highway. So, apa tunggu lagi? Let's go! Tapi sebelum tu, saya nak bagi tahulah review kali ni sekadar pendapat peribadi saya je. Saya pun masih baru lagi dalam bidang ni, jadi masih belajar lah. Jadi mana-mana otai yang tonton video saya ni, kalau ada cadangan dan ilmu yang nak dikongsikan bersama, bolehlah tulis di ruangan komen di bawah. Pertama sekali, kita cerita tentang harga. Untuk siap tukar semua suspension ni, kalau untuk Proton Wira, pada saya barang-barangnya tidaklah terlalu mahal. Jumlahnya hanya RM1,268 sahaja. Okey, barang-barang suspension, steering dan mounting. Tapi mostly barang-barang yang saya ambil ni bukanlah jenis yang high quality macam Muteki. Tapi lebih kepada harga mampu milik dan boleh pakai. Tapi adalah sikit-sikit yang high quality macam rag end dengan tie rod end brand 555 dan mounting engine brand Shimako. Selain itu, untuk tools yang perlu ada untuk memudahkan kerja. Tapi yang ni bukanlah standard tool. Tapi dia lebih kepada special tool lah macam yang saya senaraikan ni sekarang ni. Tapi kalau nak ikutkan, impact gun tu kena package lah dengan kompresor sekali kan. Kalau tak, macam mana nak guna? Kalau korang nak tengok kat mana nak guna special tools ni, boleh klik di link-link di atas. Next, untuk upah. Upah ni kalau dah ada impact gun dan kompresor, upah absorber tu boleh tolak tepi lah. Tapi yang wajib kira sekali ialah tukar trail arm bush. Sebab nak buka tu kena pakai machine press. So overall dari segi kosnya, kalau anda nak mantapkan balik handling Wira, kena standby dalam RM1,500 Malaysia lah. Untuk keseluruhan, link pembelian segala barang ada di description di bawah. Wira Satria mungkin harga tak jauh beza lah. Tapi kalau Persona Wajar mungkin ada lebih sikit sebab ada barang yang lain harga macam absorber dan mounting. Isu kedua pula tentang pandangan luaran kereta selepas tukar semua barang. Dari pandangan jauh, kita akan nampak yang kereta ni kelihatan agak tinggi sikit. Di mana kalau kita masukkan jari dekat celah antara fender dan tayar, 4 jari boleh masuk di bahagian hadapan. Anak kucing pun boleh tidur juga dekat celah ni. Sama juga dengan belakang, 4 jari boleh masuk di bahagian celah ni. Tapi dia macam ketat sikit lah. Tapi dari jauh kita tengok tak adalah kereta ni macam terjongkit depan kan. Dari mata kasar nampak sama je. Tapi masa mula-mula pasang nampak macam depan ada tinggi sikit lah. Tapi selepas kita test drive jalan highway semua, dia punya absorber dah jadi balance lah depan belakang. Mungkin spring depan tu mula-mula agak keras sikit. Bila dah jalan dia okey. Tapi pada sesiapa yang suka kereta laut, mungkin setup ni tak cun lah kan, tinggi dan standard. Tapi pada saya suka macam ni. Kalau rendah sangat asyik sagat je. Kereta ni punya nenas yang dekat exhaust tu pun ada macam koyak sikit sebab asyik sagat dia dulu. Sebab dulu masa sebelum tukar absorber, jarak antara fender dengan tayar tu lebih kurang 1 ke 2 jari macam tu lah. Mungkin absorber dah kong kan, jadi dia dah turun sikit. Seterusnya, bab yang ketiga adalah handling. Okey ke kan? Baik ke?
Bagi saya handling memang banyak improve lah kalau digunakan dalam bandar. Saya dapat rasakan kabin dalaman lebih senyap sikit lah dari yang dulu. Bunyi noise dari tayar boleh dikatakan sangat-sangat kurang. Lepas tu pemanduan agak selesa, di mana rasa macam jalan atas permukaan air rata. Walaupun kadang-kadang jalan ni ada macam beralun sikit. Kalau dulu boleh rasa lah beralun tu walaupun sikit-sikit kan. Kalau ada jalan tak rata sikit-sikit lubang rendah tu, kalau kita langgar tak rasa sangat lah. Cuma kalau langgar lubang yang macam yang jenis bertampal, yang dalam tu, boleh rasa lah. Sebab kereta ni ada rasa macam stiff sikit lah. Rasa macam keras sikit. Bukan keras yang ada penunggu ke apa, bukan keras tu. Tak lawak kan, okay, tak apa. Mungkin disebabkan saya guna absorber depan jenis gas dan trail arm bush jenis yang full rubber. Mungkin kalau guna absorber depan jenis minyak dan standard trail arm bush, akan lebih lembut dan selesa lah bila langgar lubang macam tu. Tapi still lagi okey dari yang dulu. Dulu kalau langgar lubang jalan bertampar sikit je, macam nak gopoh dashboard ni, dia punya gegar dia. Selain tu, kereta dah tak ada dah efek sampan ataupun body roll masa ambil cornering. Kereta rasa solid je. Tapi saya tak adalah bantai corner sampai 160 km sejam. Tu kata balik kan kereta. Experience yang sama juga dirasai ketika lalu di highway. Cuma ada sedikit gegaran halus lah boleh rasa dekat lantai kereta kalau bawa dalam kelajuan 110 km sejam. Itu pun boleh jadi sebab daripada full rubber trail ambush yang saya tukar itu. Dan dari segi noise dari tayar pun lebih kuat berbanding dengan jalan dalam bandar. Cuma sebelum tukar sistem suspension belakang ni, ada bunyi macam dengung sikit lah dari belakang. Sekarang dah tak ada dah dengung-dengung tu, walaupun dalam kelajuan 110 km sejam. Mungkin sebab yelah semua bush-bush kita dah tukar kan. Lagi satu, dulu kereta ni ada masalah gegar bila nak speeding around 80 km hingga 100 km sejam macam tu lah. Lagi-lagi time nak memotong tu memang ada rasa lah dia punya bergoyang. Bergoyang dia rasa macam kiri kanan tu bergoyang dia. Tapi sekarang masalah tu dah settle. Mungkin ia disebabkan mounting engine yang dah rosak ataupun bahagian ball joint, area steering tu lah. Apa pendapat korang? Betul ke itu masalah dia? Cuba komen di bawah. Kesimpulannya, saya amat berpuas hatilah dengan perubahan ni. Cuma pada pendapat saya, untuk keselesaan maksimum kena pakai absorber jenis minyak untuk depan dan standard trail arm bush kat belakang. Jangan pakai yang full rubber lah. Adakah berbaloi untuk kita restore kita punya sistem suspension untuk kereta Wira ni? Pada saya, berbaloi. Sebab bila kita restore benda ni, harga pun tak terlalu mahal lah. Barang-barang dia boleh dikatakan murah. Jadi, macam mana? Adakah anda mahu restore kereta anda juga? Jika ada sebarang komen dan cadangan, boleh tulis di ruang komen di bawah. Dan jika anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Saya akan tinggalkan anda dengan sampel test drive di highway ni. Semoga sedikit sebanyak dapat memberi perspektif apa yang saya rasa ketika itu. Kalau nak lagi mantap, pakailah earphone. Lagi real feel dia. Enjoy.
kebesaran pada jalan yang lebih rata.